亲爱的弟兄姐妹们，大家好，大家平安。我们又开始我们的崇拜会。来，我有请我们大家站起来，我们要唱这首敬拜，荣耀君王。你是我们的盾牌，是我们的荣耀。与你同在，我们一切都不怕。赞美归于你的名，主啊！我们全心全意敬拜你，主耶稣。我们要开始
我们的崇拜会，求主带领我们的崇拜会。感谢你，主啊，奉主耶稣的名，哈利路亚，阿门。亲爱的弟兄姐妹，日子过得好吗？我相信有主耶稣与我们同在，我们一定一步一步的，上帝一定会跟着我们，带领我们一步一步的走。哈利路亚！我们要唱这首《脚步》。你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福。每个脚步我有紧紧跟随，走在蒙福的道路，就给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步。跟你行在水面上，跟你走在旷野地，曲曲折折我也不在乎。我只有更多信靠你，只有更多顺服你，万事出于你的我就默然不语。就算经过黑暗谷，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。哈利路亚！你的脚步。你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福。每个脚步我有紧紧跟随，走在蒙福的道路，就给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步。跟你行在水面上，跟你走在旷野地，曲曲折折我也不在乎。我只有更多信靠你，只有更多顺服你，万事出于你的我就默然不语。就算经过黑暗谷，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。阿门，哈利路亚！虽然走到暴风雨，在你的手中，全部都会成为祝福。哈利路亚！来，我们接下来要聆听上帝的话，我们唱这首《哦主啊，我信靠你》。我们要信靠我们的主，哈利路亚！哦主啊，我信靠你，我真信靠你，信靠我们的主，哈利路亚！经过眼泪的低谷，我真信靠你。阿门。你的话就是阿门，我真心靠你。你已保证我生命，我真心靠你。有主啊，我信靠你。哦主啊，我信哈利路亚！靠你。除了我们的主以外，还有谁能我们信靠的呢？单单主耶稣基督是我们最信靠的一位。哈利路亚！阿门！哈利路亚！哈利路亚！
我心靠你，我们要学习，一切都信靠你。无论我们在什么情况里，我们只有信靠你，主啊！哈利路亚！我真心靠你，哦，哈利路亚！你的话是真实，阿你门。的话真实，哈利路亚！阿哈利门。路亚！我真心阿门，靠阿你，门，阿门，阿门。你保证我生命，我真心再一次，哈利路亚，主啊，我信靠你。哦，主啊，我信靠你。我真心靠你，听我眼泪的低哭，我真心靠你，你的话真是阿门，我真心靠你。哈利路亚，哈利路亚。你保证我生命，我真心靠你。阿门，哈利路亚，主啊，我们要信靠你，要学习信靠你。虽然我们生活在这个困难的时间，我们仍然要信靠你，主啊，哈利路亚！因为你的话是真实，你的话是阿门。你所允许的，主啊，一定会实现在我们的生活中，因此我们感谢你，哈利路亚，哈利路亚！主啊，让你的话能够给我们坚强，给我们力量，主啊，哈利路亚，哈利路亚！让我们一步一步的向前走，因为有你在带领我们，因为有你与我们同在。我们感谢你，主，我们感谢你。我们要预备我们的心来听你的话语，主啊，让你的话语给我们坚强，给我们力量，也祝福我们。我们感谢你，奉主耶稣基督的圣名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿门。Puji Tuhan, haleluya. 赞美主，哈利路亚！ Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini kita bertemu lagi dan beribadah kepada Tuhan kita yang ajaib. 主内弟兄姐妹平安，我们非常欢乐。今天我们又在网络上相会。 Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema upah mengikut Tuhan. 今天我的讲题呢，就是说我们跟随主的代价。 Mari kita melihat Alkitab kita dalam Lukas pasalnya yang ke-18, 我们打 ayatnya yang ke-28 sampai 30. 我们打开路加福音第18章第28节到30节。 Judul perikopnya upah mengikut Yesus. 就是跟随主耶稣的代价。 Saya bacakan dalam bahasa Indonesia, Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 28 sampai 30. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. 在路加福音第18章28节，彼得说：“看哪，我们已经撇下自己所有的，跟从你了。”耶稣说：“我是在告诉你们，人为神的国撇下房屋或者妻子、弟兄、父母、儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的。” Dari ayat-ayat ini, firman Tuhan memberikan pengajaran kepada kita. 在这个经节里呢，神在教导我们， Bagaimana keadaan atau kualitas seorang pengikut, seorang murid, seorang anak Tuhan. 身为一个跟随主的人，身为他的子女，身为他的门徒呢，他们应该有怎样的态度？ Keadaan itu kita bisa dapatkan pada Petrus, pada Rasul, pada murid Yesus yang bernama Petrus dan teman-temannya. 这个情况之下呢，我们能够看到彼得，他身为耶稣的门徒，跟他所有的同伴， Di mana mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. 他们撇下所有的一切呢，为了跟随耶稣。 Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan keluarga keluarga mereka untuk menjadi pengikut, menjadi murid Yesus. 他们撇下他们的事业、他们的家庭，他们选择跟随耶稣。 Mereka menempatkan Yesus lebih berharga daripada segala sesuatu. 他们把耶稣更宝贵。 超过所有的一切， Mereka mentaati Yesus lebih daripada mereka mentaati segala sesuatu. 他们顺服耶稣，超过他们顺服所有的一切。 Karena itu ketika Yesus mengajak mereka, memerintahkan mereka untuk mengikutnya, maka mereka mau untuk meninggalkan segala sesuatu. 所以，当耶稣呼召他们跟随耶稣的时候呢，他们愿意撇下所有的一切。 Jadi pengikut Yesus, kita adalah orang-orang yang rela, yang mau mengorbankan segala sesuatu untuk Tuhan kita. 所以，身为跟随主耶稣的人呢，我们应当情愿的付出，撇下所有的一切，为的是要跟随耶稣。 Jadi kita pengikut Yesus adalah orang yang mencintai Yesus lebih daripada segala sesuatu. 所以，我们跟随主耶稣的人呢，我们爱耶稣超过我们爱所有的一切。 Ini berbeda dengan seorang yang diceritakan pada ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara-saudari. 这跟在起初的经节所讲的这些人呢不一样。 Dalam Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-27, di situ diceritakan tentang seseorang yang mau mengikut Yesus. 在路加福音第18章从18节到27节那里告诉有一些人要跟随耶稣的呢。 Lalu dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku buat supaya aku bisa menjadi pengikut Yesus dan aku bisa masuk di dalam kehidupan kekal, yaitu sorga. 他问耶稣，他应该做什么呢？好让他能进入这个永恒的国。 Lalu Yesus menyampaikan kepada dia, jangan berzina, jangan membunuh, dan lain sebagainya. 耶稣就告诉他，不要犯奸淫，不要偷盗，所有的一切。 Dan dia menjawab, oh itu saya sudah lakukan sejak dulu, sejak mudaku. 他说：“哦，我在年轻的时代，我都已经做了这一切。” Lalu Yesus menjawab dia, kalau begitu juallah seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. 后来耶稣对他说：“好，你就把你所有的呢就变卖，而且
番茄分给穷人呢，那么你就来跟随我。 Tetapi 但是呢， orang kaya ini tidak sanggup untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. 这富有的人呢，不能做到耶稣吩咐他所做的。 Dia memilih untuk tidak menjadi pengikut Yesus, memilih untuk meninggalkan Yesus daripada menjadi pengikut Yesus. 他选择不跟随耶稣，他选择就是说他不要再跟随耶稣，他就离开了耶稣。 Dia tidak sanggup meninggalkan, mengorbankan hartanya yang begitu banyak untuk menjadi pengikut Yesus. 他无法撇下他所有的一切呢，跟随耶稣。 Dia lebih memilih, dia lebih mencintai harta kekayaannya yang begitu banyak daripada Tuhan Yesus. 他愿意选择他所有的这个些财产财物呢，比选择耶稣。 Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, 我亲爱的主内弟兄姐妹， pengikut Yesus adalah orang yang mau meninggalkan segala sesuatu. 跟随主耶稣的人呢，他愿意撇下所有的一切， Mengorbankan segala sesuatu untuk Yesus yang kita ikuti. 他愿意献上所有的一切跟随耶稣。 Pengikut Yesus adalah kita yang mencintai Yesus lebih dari segala sesuatu. 跟随耶稣的就是他更爱耶稣，超过比其他的。 Dan kepada kita, kepada para pengikut Yesus, 身为跟随主耶稣的人呢， Yesus berkata 耶稣对我们说， bahwa apa yang kita korbankan, kita tinggalkan demi Tuhan Yesus, 我们撇下的一切，为了神的国度的呢， akan kita terima kembali. 我们将会领回。 Jadi orang yang mengorbankan sesuatu atau mengorbankan segala sesuatu untuk Tuhan, maka segala sesuatu itu dia akan terima kembali. 所以这一些人为神所付出的一切呢，他们将会夺回。 Apa yang kita tinggalkan, apa yang kita buat bagi Tuhan, apa yang kita korbankan bagi Tuhan tidak akan sia-sia. 我们为主所做的每一件，我们所为主牺牲的每一件，不会白费。 Ayat yang ke-30 saya baca ulang dalam Lukas pasalnya yang ke-18. 在路加福音第18章30节，我再读一遍。 Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. 没有在今世不得百倍，在来世不得永生。 Jadi pengikut Yesus yang mengorbankan segala sesuatu untuk mengikut Yesus demi Yesus, 所以跟随主耶稣，他愿意付出一切代价呢，跟随主耶稣呢， akan menerima kembali segala sesuatu yang dia korbankan karena Tuhan. 他会夺回他所牺牲的一切为主耶稣。 Ada dua hal dikatakan bagaimana dia akan menerima kembali segala sesuatu yang dia korbankan. Ada dua waktu di mana kita akan menerima kembali apa yang kita korbankan kepada Tuhan. 有两段时期，我们将会怎样的夺回我们为主献上或者牺牲的， Yaitu di waktu sekarang, di hidup kita yang sekarang. 就是今世，就是现在我们活着的时代。 Yang kedua di hidup kita yang kemudian, yaitu hidup kekal di mana tidak ada kematian lagi. 也是在来世，就是在永生，在哪里没有死亡。 Jadi di hidup sekarang kita akan menerima berlipat kali ganda dari sesuatu yang kita korbankan bagi Tuhan Yesus kita itu. 就是在今世呢，我们能够夺回百倍，就是在我们这个生活里， Waktu yang kita korbankan, 我们所牺牲的时间， materi yang kita korbankan, 我们所献上的财宝， tenaga yang kita korbankan, 我们所献上的这个力量， bahkan hidup kita yang kita korbankan untuk Tuhan, 甚至于我们把我们的生命献给主， kita akan terima kembali berlipat kali ganda di masa kita sekarang ini, hidup sekarang ini.
我们将会夺回100倍，就是在今世，在我们现在的生活里。 Saya membaca 1 Samuel pasal 2 ayat 20 sampai 21. 我们打开撒母耳记上第2章20节到21节。 Kita melihat di sana bagaimana Hana mengorbankan anak sulungnya yang bernama Samuel. 我们看到在那里，哈拿他怎样献上他的长子，就是撒母耳。 Dan waktu dia mengorbankan, memberikan anaknya yang sulung untuk menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya, 当他献他的长子，就是交给耶和华，身为耶和华的仆人，在一生里。 maka inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari. 所以我们看到这发生在他的生活里。 1 Samuel 2 ayat 20 saya mulai baca. 我在读撒母耳记上第2章20节开始。 Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. 在撒母耳记上2章20节，以利加拿和他的妻子祝福说：“愿耶和华有着妇人在赐你后裔，代替你从耶和华求来的孩子。”他们就回本乡去了。耶和华眷顾哈拿，他就怀孕生了3个儿子，2个女儿。那孩子撒母耳在耶和华面前渐渐长大。 Hana yang sekian waktu tidak mempunyai anak. 哈拿有一段时期她不能怀孕， Lalu berdoa dan berjanji kalau Tuhan memberi dia seorang anak, 结果呢，她就答应神，如果神赐她一个儿子， maka anak itu akan dia korbankan, dia berikan kepada Tuhan. 她把她的孩子呢就献给神。 Dan waktu dia memberikan anak itu, padahal sudah begitu lama dia menunggu untuk mempunyai anak. 当她献上她儿子，其实她已经等了许久的时间。 Tentu Samuel itu adalah anak yang dia tunggu, dia kasihi, dia begitu menyayangi. 当然，撒母耳是他等待的孩子，他多么的疼爱这个孩子， Tapi dia berikan itu untuk menjadi pelayan Tuhan. 但他情愿献上给神。 Dan Tuhan mengindahkan Hana. 那么神呢，非常在乎哈拿。 Hana yang tadinya tidak mempunyai anak sekian waktu lamanya. 哈拿她有这样长的时间不能怀孕， Atas perkenanan Tuhan, dia diberikan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi selain Samuel yang tadi dia sudah korbankan bagi Tuhan. 但在主的悦纳下呢，她还生下了3个男儿，跟2个女儿，跟撒母耳有6个孩子。 Jadi Tuhan tidak hanya memberikan 1 anak lagi bagi Hana, tetapi Tuhan memberikan 5 anak kepada Hana yang dikenal tadi lama tidak mempunyai anak. 那么神呢，不只是赐哈拿1个孩子，但是神再加给他5个孩子，就是刚才我们读到哈拿等了许久的时间。 Jadi Hana menerima apa yang dia korbankan, berikan kepada Tuhan, berlipat ganda dari yang dia persembahkan kepada Tuhan. 所以哈拿呢，他都回100倍，他所献上的，他的1个儿子，他得着的更多。 Yang kedua, 第2件呢， Tuhan akan membalaskan apa yang kita korbankan, kita buat bagi Tuhan di kehidupan yang kekal. 神将会在我们来世赐给我们的奖赏，在永生里。 Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu balasan yang Tuhan akan berikan yang lebih besar kepada kita dari setiap pengorbanan kita adalah waktu kita di kehidupan yang kekal.
当然，神给我们的这个奖赏呢，超过我们所在这个永生里所得着的。 Jadi balasan Tuhan bagi setiap pengorbanan yang kita lakukan 所以神给我们的这些祝福，为我们为他而牺牲的。 balasan Tuhan bagi orang yang menjadikan Tuhan segalanya bagi hidupnya. 把这些人当作神是他们的一切的人。 Balasan Tuhan bagi orang yang mencintai Tuhan lebih daripada segalanya 那对这些人爱神超过所有的一切， adalah kehidupan yang kekal. 就是永生。 Puji Tuhan. 赞美主， Kita menerima balasan di kehidupan sekarang, tapi kita harus ingat bahwa balasan yang terbesar yang kita terima dari setiap pengorbanan kita bagi Tuhan adalah kehidupan yang kekal. 感谢主，我们在今世能够领受到神给我们的我们的百倍，但是我们的来世呢，主会给我们的奖赏更大的，超过我们所能够想象的，在永恒里， Di mana kita akan hidup bersamanya dengan Tuhan Yesus. 在那里我们要永远活着跟主耶稣。 Tuhan Yesus tidak akan tinggal selamanya dengan orang yang mengaku pengikut Yesus, tetapi tidak mencintai Yesus sebagai yang terutama. 耶稣不会跟这些人说，他们爱主，但是他们没有遵行神的话的人，直到永远。 Tuhan Yesus akan tinggal dengan orang-orang, murid-muridnya yang mencintai dia bahkan lebih daripada mereka mencintai nyawanya sendiri. 耶稣会跟这一些爱主超过他们爱其他的呢，直到永恒。 Dalam kehidupan kekal itu, Paulus berkata, apa yang tidak pernah kita pikirkan, 在那个永生的生活里，我们所想象不到的， apa yang tidak pernah kita dengar, 我们从没听过的， apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, 也我们在心里没有想过的， apa yang tidak pernah kita lihat, 我们没有看过的， semuanya disediakan Tuhan bagi kita yang mengasihi Tuhan. 神为他所爱的人准备这一切。 Tidak ada kesusahan sedikit pun dalam kehidupan kekal itu. 在那永恒的永生里，没有一点的难处。 Disitulah damai sejahtera yang sepenuhnya kita akan terima. 在那里有富满的平安，直到永远。 Tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada masalah, tekanan lagi di dalam kehidupan kekal itu. 在那永恒里，再没有眼泪，再没有悲哀，再没有重担。 Mungkin sekarang ini dalam mengikut Tuhan ada air mata, ada pengorbanan, ada tekanan. Tapi kalau kita tetap mau mengikut Tuhan, maka kita akan menerima kesenangan yang selamanya itu. 也许现在跟随耶稣呢，我们有眼泪，我们有苦难，我们有悲哀，但是在永恒里，这一切都已经没有了。 Saya mengakhiri dengan Lukas pasal 6 ayat 38. 我要结束用路加福音的经节，就是6章38节。 Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. 你们要给人，就必用给你们的，并且用射住的伸头，连要带岸，上尖下流的倒在你们怀里，因为你们用什么量计量给人，也必用什么量计量给你们。 Mengapa Petrus dan teman-teman berhasil mendapatkan balasan di dunia, di hidup mereka yang waktu itu, sekarang ini, dan di hidup yang kekal? 为什么彼得跟他的同伴，就是神的门徒们，他们能得着今世的这个神的祝福，跟来世永恒的祝福？ Karena mereka meninggalkan apa yang Tuhan suruh
kepada mereka untuk tinggalkan. 因为他们遵行神吩咐他们要撇下的，他们就撇下。 Karena mereka memberi apa yang Tuhan Yesus mau supaya mereka berikan. 他们赐给神所神要他们赐上的， Tidak peduli apapun itu. 他们没有计算什么。 Ketika Yesus memerintahkan mereka untuk memberi hidup mereka, pekerjaan mereka, harta mereka, maka mereka berikan untuk Tuhan. 当耶稣要他们把他们的生活、把他们的事业、把他们的财宝献给神的时候，他们就献上。 Dan karena itu Yesus menjamin pada mereka, kamu akan menerima balasan di hidup sekarang dan hidup yang akan datang. 所以耶稣就保证他们能够领受到现今生活里的100倍跟来世的奖赏。 Mengapa orang yang kaya tadi yang kita bahas itu kemudian ditolak di hidup yang sekarang dan di kehidupan yang akan datang? 那我们读到的刚才的富有人呢，他被今世击绝，也来世也击绝了， Dia tidak menjadi pengikut Kristus lagi. 因为他不跟随主耶稣了， Karena dia tidak mau memberi apa yang Tuhan minta dari dia. 因为他不献上神所要他献的， Karena bagi dia apa yang Tuhan minta itu lebih besar dari Tuhan yang meminta itu darinya. 因为他觉得神所要他献上的呢，超过哪位神要他献的。 Dan dia kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih nikmat daripada harta kekayaannya yang begitu banyak itu. 那么他失去了比他的财物更宽大的， Dia kehilangan sesuatu yang bersifat kekal itu. 他失去了永生。 Maka Tuhan Yesus berkata pada kita, berilah. Maka apa yang kita beri itu, Tuhan akan kembalikan pada kita. 所以耶稣说：“你们要世上给别人，那么你们给别人的呢，神会祝福给你们。 Mungkin ada penderitaan dalam kita mengikut Yesus. Ada aniaya. Ada sesuatu yang harus kita korbankan. Korbankanlah. Berilah. Tanggunglah. 也许有苦难，也许有虐待，我们要献给神的呢，但是我们要情愿的献上， Karena kita akan menerima apa yang kita berikan. Korbankan untuk Tuhan kita itu. 我们将会夺回我们所献给神的。 Tuhan memberkati kita semua. 主耶稣祝 Haleluya. 福我们每一位。 Mari kita berdoa. 来，我们一同低头祷告。 Tuhan Yesus, 主耶稣， kami bersyukur untuk firman-Mu. 我们献上我们的感恩，因为你的话， Engkau mengajarkan bagaimana seorang murid kepada kami. 你教导我们通过一位门徒， Dengan memberikan jaminan bahwa apa yang kami tinggalkan, korbankan dalam mengikut Tuhan, 你已经保证我们所付出、所献上的每一件给神的， akan kami terima kembali 我们将会夺回 di masa sekarang ini 在今世， dan juga di masa kehidupan kekal itu. 也在永恒的来世。 Karena itu Tuhan, kami mau Tuhan melayani-Mu. 因此，主啊，我们要 Kami 顺 mau 服， memberi untuk-Mu. 我们要赐给神， Kami mau berkorban untuk-Mu Tuhan. 我们要为主付出。 Kami tidak mau Tuhan gagal dalam pengiringan kepadamu karena adanya tekanan. 我们不要失败跟随耶稣，因为我们得着重担， Karena kami tidak mau memberi apa yang Tuhan minta dari kami. 因为我们不愿意给主所要我们给上的。 Tapi biarlah semua kami berhasil dan beroleh kehidupan yang kekal itu. 但愿每一件我们所做的能够成就，因为主祝福了我们， Berilah kekuatan kepada kami semua Tuhan. 主帮助给我们力量。 Dan sepanjang minggu ini Tuhan, kami mohon berkat Tuhan bagi kami. 在将来的一个星期，我们要求主给我们的赐福， Kami mohon perlindungan Tuhan bagi 我们 kami. 要求主的保护。 Karena dengan berkat dan perlindungan Tuhan kami bisa melewati sepanjang minggu yang kami akan lewati ini 因为 Tuhan. 通过主的祝福跟主的保护，我们能够经过这一个星期。 Berkatilah kami dalam aktivitas pekerjaan usaha kami. 祝福我们在我们所做的每一件事，
Berkatilah keluarga kami dan anak-anak kami Tuhan. 祝福我们的家庭、我们的子女， Berkatilah pemuda-pemudi yang ada dengan segala berkat yang daripada Tuhan. 祝福每一位青年，因为主为他们预备的。 Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, 那么我们亲爱的主内弟兄姐妹， dengan imanmu terimalah 通过你的信心，你要领受 berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, 从主天父所有的赐福， cinta kasih daripada Allah Anak, 主圣子给我们的慈爱， dan persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus 跟圣灵的同在， kiranya menyertai kita 常以我们 mulai sekarang 众人从 bahkan sampai selama-lamanya. 从今开始直到永远。 Berkat-berkat ini kita terima 这一切的祝福我们得着， di dalam nama Tuhan 奉主耶稣基督 Yesus 圣名， Kristus. Dan semua kita yang percaya sama-sama kita 我 berkata 们所信他的说， Amin. Puji Tuhan, 赞 Tuhan 美 memberkati 主 kita.，主祝福大家。